Program ini nampaknya lain dengan yang lain. Tentang penghijrahan lagu. Katanya dulu lagi dah ada macam tu. Ini adalah salah satu langkah pertama yang terbaik dari stesen TV Al Hijrah. Sebagai manusia ni kita perlu kena faham hiburan tu kita nak bawa ke mana. Kerana dalam hati ni perlu ada Allah. Kita ingat Allah. Dalam Al-Quran pun ada beritahu pensair-pensair dulu adalah pensair-pensair yang sesat. Tapi Allah tambah satu ayat, kecuali orang-orang beriman yang menciptakan kebesaran Allah, kehebatan Allah SWT. Allah terima. Beberapa penulis lagu, kita melihat seolah-olah macam cinta dunia semata-mata. Tetapi benarnya di sebaliknya, lagu-lagu tu sangat mendalam, tak semua orang sedar lagu tu. Jadi program macam ni mampu membongkar lagu-lagu yang sangat baik, tapi mungkin orang tak perasan. Menulis lagu bukanlah hiburan semata-mata. At least dia ada saham yang dia boleh bawa ke akhirat. Barangkali masyarakat akan bertanya, kenapa TV Hijrah buat program nyanyian? Selepas kita melalui fasa pandemik, ramai masyarakat mencari ilmu agama. Bila pandemik ni hampir selesai, kita pula perlu bersaing dengan TV stesen yang lain. Mereka menerbitkan program-program hiburan. Cara mereka, kita merasakan untuk kita kekal relevan dan untuk kita memberikan selera program kerohanian yang ada mesej yang positif. Kita perlu mencari satu langkah yang berani. Kita perlu bereksperimentasi, perlu mengambil sedikit risiko, menerbitkan program yang ada unsur-unsur nyanyian, tetapi dia didepani oleh artis-artis yang memang dalam perjalanan hijrah pun. Kalau TV Hijrah tidak memainkan peranan itu, orang ramai akan disajikan semula dengan program-program hiburan yang lain. Lagu-lagu left-handed tak banyak yang perlu ditukar lirik dia sebab dia di bawah Ramli Sarip dan memang banyak yang ke arah keislaman, kehidupan Islam. Tapi pendengar pula tak semuanya dengar tu masuk dengan mesej-mesej yang disampaikan. 90% lagu tu mengisahkan tentang kecintaan kita kepada Maha Kuasa, tentang alam dan pencipta dan tentang kebesaran Allah SWT. Jadi kalau kita faham akan lirik yang tersirat di dalam penyampaian lirik itu sendiri, memang dah jelas dah. Untuk dalam program ni saya tak perlu untuk nak mohon daripada penulis lirik untuk saya nak ijrahkan lirik itu. Sebab lirik yang dah sedia ada tu dah memang dah lirik yang orang boleh ijrah dah. Tak bermakna pada siapa kita dulu, tapi siapa kita sekarang kan. Okey, tapi kalau dengar balik lagunya Adamnya dulu kan lagu tu lirik-lirik lebih pada dunia, lebih pada manusia. Adakah rasa menyesal? Tak ada penyesalan sebenarnya. Setiap manusia, dia ada fasa-fasa kehidupan yang perlu dia lalui. Dan apabila fasa-fasa itu banyak membuat kesilapan, di sanalah akan mematangkan seseorang itu untuk lebih menjadi dewasa dan menjadi lebih baik. Kalau lagu-lagu kita tu, yalah dulu mungkin kita tujukan kepada engkaulah cinta hatiku tu kepada seorang wanita. Tapi kita boleh tukar niat tu kepada Allah dan Rasul. Banyak juga lagu-lagu saya tu yang ada kias dia. Maksudnya lagu tu sebenarnya untuk ketuhanan. Tapi dengar macam cinta sesama manusia. Embun pun takkan mampu menyubur sekuntum bunga yang layu dan musim luruh. Saya antara peminat lagu itu, lirik dia strong. Tapi mungkin orang tak tahu sebenarnya ada lain, ada dia punya maksud lain di sebaliknya orang tak tahu. Dalam program Hijrahkan Laguku ni, kita boleh congkil pengisian dari perspektif lain yang selama ni kita mungkin rasa cinta ni cinta duniawi semata-mata kan. Semua orang pun biasa. Dulu mungkin kita jahil, mungkin biasa, orang biasa. Tapi mungkin sekarang dah berubah. Tapi perlukah kita rasa kesal dengan yang dulu? Allah dia tak tengok permulaan. Dia melihat sebenarnya adalah pengakhiran kita. Jadi kita sepatutnya mendoakan agar kita mati dalam husnul khatimah kan. Penutup hidup yang baiklah. Sebab sahabat Nabi pun berasal daripada suatu fasa yang gelap. Tidak bererti sesiapa yang dahulunya gelap tiada sinar di penghujung hidupnya kan. Aku kasih dia aku cinta dia kasih dan rindu ini hanya untuk ilahi. Lagu Wan dulu banyak yang lirik dia tak okey lah gitu kan. Tapi sekarang ni bila dah hijrah, banyak lirik lagu Wan yang kena tukar. Tukar tu kerana terpaksa atau Ya, kerja kita adalah menyanyi.
Jadi kita kena lagu-lagu kita pun nak dihijrahkan. Selama 10 tahun sebenarnya saya sudah berhijrah. Ada 7 album lagu-lagu dakwah, termasuk lagu-lagu yang sudah ditukarkan lirik dia. Fantasia Musim Cinta menjadi Asmaul Husna, lagu Wulan jadi lagu Tuhan, yang sedang-sedang jadi yang Maha Tinggi. Apa rasa Iwan sendiri bila radio atau orang masih lagi menyanyikan lagu-lagu yang dulu, yang lirik yang asal? Adakah Iwan rasa bersalah? Itu hak siapa? Hak dia. Hak saya sebagai lagu, tapi hak pemutar siapa? Hak pemutar hak DJ, hak RTM. Maka mereka putar, saya tak boleh larang apa-apa. Tapi dalam hati saya sudah tidak lagi akan menyanyikan lagu-lagu sedemikian rupa. Walaupun sedap didengar, tapi menceritakan makhluk. Menceritakan makhluk ini satu perbuatan yang Allah tak suka. Allah suka apa? Hanya menceritakan kebesaran Allah. Maka dari situ timbul niat saya untuk menceritakan lagu-lagu saya semua adalah mentauhidkan Allah, menceritakan kebenaran Allah dan menceritakan baginda Rasulullah SAW. Jadi lirik-lirik itu saya dapat daripada hadis-hadis, daripada Al-Quran, petikan-petikan. Kita nak kekalkan lirik tu, kita kena explore kenapa lirik ni dikekalkan. Tanggungjawab kita untuk explain balik. Dia mesti ada sebab. Program ni satu program baru. Konsep dia lebih kepada perkongsian pengalaman hijrah lah. Dan kita masing-masing ada pengalaman tersendiri tentang penghijrahan.